Tidak rasa. Betul. Bismillah. Lepas tu kan mesti cakap, kena lah tengok kamera, semua tak tengok. Kena tengok. Okey. IG, tak nampak muka Ustaz. Syirah, Syirah kena duduk depan ni. Baru Syirah tahu macam mana. Duduk belah sana. Yelah, mudah Syirah nak alihkan tu. Ustaz, ke kanan. Tak, ustazah je. Tak apa. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ir mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan dan dikekalkan dalam nikmat Islam dan iman. Nikmat yang paling besar yang kita miliki hari ini, dan insya-Allah doakan sentiasa agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman, insya-Allah kekal dengan Islam, insya-Allah, agar kita ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan selawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Dengan pengorbanannya dan juga kasih sayangnya kepada kita semualah. Kalau kita lihat sejarah dulu membuktikan bahawa Nabi berjuang dengan mata pedang meletakkan nyawa sebagai cagaran dalam menegakkan Islam ini. Banyak siri peperangan yang kita boleh baca dari sirah yang boleh menjadikan kita sebagai motivasi bagi kita lah. Dan lebih lagi motivasi dalam kita nak berperang dengan COVID ini, insya-Allah. Okey. Jadi bukan itu saja, Nabi pun menghadapi rintangan dengan kata-kata manusia dan sebagainya. Namun bila Allah memujuk Nabi dengan firman-Nya ataupun memberi motivasi kepada Nabi dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Maksudnya kami mengetahui apa yang mereka katakan. Sebab orang dah macam-macam fitnah, kata-kata keji kepada Nabi. Allah kata kami tahu apa yang mereka katakan, mereka sifatkan, dan maka irfa' billati hiya ahsan, maknanya jauhilah dengan kata-kata mereka ni dengan cara yang baik. Jauhi kata-kata mereka dengan cara baik. Bukan kata Nabi melawan balik dengan kata-kata yang teruk, tapi Nabi menjauhi dengan cara yang baik, dan benda itu tidak menjadi satu benda yang besar bila mana Allah memberikan satu kekuatan bahawa Allah yang sentiasa mengetahui dan Allah mengetahui apa yang mereka katakan. Dan insya-Allah moga-moga kita pun memahami bahawasanya apa jua yang berlaku dalam hidup kita ini ada hikmahnya. Alhamdulillah kita bersama dengan ustazah yang tidak asing lagi bagi kita, Ustazah Asma Harun. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, subhanallah. Semuanya baik Ustazah? Alhamdulillah semuanya baik. Saya ada banyak soalan untuk Ustazah. Ya, masya-Allah. Memang lebih-lebih lagi soalan berkaitan dengan fasa kecaman. Okey. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita Encik memang tak ada masa lain untuk tanya. Inilah masa yang saya rasa sesuai untuk Ustazah share bersama semua. Dan share bersama saya lah. Saya tak tahu apa-apa bagaimana situasi Ustazah menghadapi saat-saat diterima ramai, dan saat-saat Ustazah boleh bangkit tu. Kita nak tahu macam mana menerimanya dengan kekuatan yang bagaimana, dan kita nak tahu juga bagaimanakah terkesannya kepada diri, keluarga dan sebagainya, kepada suami Ustazah. Oh ya. Suami Ustazah terkesan juga?
Ya, saya memang kesian pada suami saya. Masya Allah. Saya akan ceritakan kepada Encik sekejap lagi apa yang berlaku pada suami saya. Okey, baik, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita, izinkan kita mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu siratal wa ladzina iyyaka an'amta صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita ada Zabariah Muhammad Yusof, Muhammad Haidil, kita ada Kartini Mukhtar, kita ada Sri Ayu. Dia kata comelnya ustaz. Jealous tak ustaz? Mana? Tu, comelnya ustaz. Okey, subhanallah. Cantiknya ustaz. Mungkin dia bukan, tersilap cantiknya ke? baju. Masya-Allah. Encik tolong Bukanlah jangan pasang cantiknya ustaz dan ustazah. Saya potong ustazah belakang. Okey. Sweet dia kata. Jamsari Hassan, kita ada Uzirah Zabawi. Di IG kita ada Ni Mokhtar. Aisyah Syakira, Wahidah Mazuki, Iba Semion, Azrina. Encik walaupun perempuan semua ni, sebenarnya dia orang memang tak pandang pun Encik. Dia orang memang tengok saya saja. Iba Sami'un, Ria. Okey, subhanallah. Masya-Allah. No hard feeling, okey. Mazliz Liza Muhammad Yusof. Masya-Allah. Terima kasih Diana. Terima kasih semua. Masya-Allah. Lagi? Ani Idris, kaki sakat. Ya, betul. Ni pun kami kontrol ni. Kalau tak kontrol ni memang teruk kami saling menyakat. Okey, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah. Moga bahagia semualah insya-Allah. Ya, moga sebagaimana anda tengok bahagia dengan ustaz-ustazah, sebenarnya kami juga mendoakan sama, semoga kalian memang lagi-lagi bahagia. Masya-Allah. Okey ustazah. Soalan pertama saya untuk ustazah. Mungkin kalau saya boleh raikan 1-2 soalan pada semualah 1-2 soalan saja. Saya tak boleh janji banyak-banyak soalan, 1-2 soalan saja. Buat bicara kita hari ini berkenaan dengan kebangkitan. Bangkit. Jadi soalan pertama untuk ustazah adalah bagaimana ustazah menerima kenyataan pengumuman Perdana Menteri semalam berkaitan dengan PKP? Adakah ustazah boleh menerima kenyataan tersebut ataupun ustazah tak boleh terima dengan total lockdown yang akan diperkenalkan pada 1 Jun nanti? Masya-Allah. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya selaku tuan moderator merangkap. Tengok sini Encik, tengok. Jangan. Okey. Merangkap suami tercinta dan ayah kepada anak-anak, teman seperjuangan dunia dan akhirat, teman tepi mesra, susah payah bersama. Masya-Allah. Okey. Kena update status tu. Kena update tu ayat tu. Okey. Soalan yang Encik Fazli tanya, Cik suami tanya, iaitu tapi sebelum tu kan saya nak terangkan juga, sebab ramai juga saya kan panggil encik suami. Lepas tu ada juga orang komen, sopanlah sikit dengan suami, kena panggil encik suami. Kenapa tak panggil abang? Wow. Tak ada juga yang dia orang tak faham. Sebenarnya saya panggil encik suami sebab depan orang. Belakang tu adalah panggilan-panggilan tu kan. Jadi saya panggil encik suami, saya seganlah nak bercakap mesra-mesra manja-manja di khalayak ramai. Begitulah. Jadi ada juga yang saya macam lucu. Ada yang kata, ustazah, semenjak saya follow ustazah, saya panggil suami saya pun encik suami. Itu. Dia kata macam special lah pula bila kat rumah. Contoh dia kata, dia tanya, encik suami nak makan apa? Encik suami kata, saya follow ustazah, panggil suami encik suami. Lepas tu saya pun balas. Itu komen yang saya baca. Saya pun balas. Saya kata, jangan salah faham, saya panggil encik suami tu di khalayak ramai. Kalau kat rumah saya panggil lain. Jadi panggil apa? Saya panggil encik lelaki. Encik lelaki yang terakhir. Okey. Jadi subhanallah, jadi situlah kita jelaskan sikit. Tak ada apa, tak penting sangat. Cuma takut ada orang confuse. Okey, bila PM buat pengumuman malam tadi, bukan malam tadi, petang ya. Petang. Total lockdown. Pertama, galeri ni akan ditutup. Mula-mula baca, ya, kita sebagai orang mukmin, apapun ketetapan, apapun yang berlaku, kita sabar, kita redha, bersangka baik dan juga kita bersyukur. Mesti ada ruang untuk kita bersyukur. Satu sudut kita tengok peningkatan sampai 8K kes.
kita rasa memang dah sepatutnya, ataupun ialah rata-rata kata sepatutnya lebih awal. Dan perkara pertama yang terlintas pada saya bila PM umumkan total lockdown, perkara pertama yang terlintas adalah asnaf fakir miskin. Saya fikir pasal diri saya dan juga staff. Ya, staff kami 60 orang dan di kalangan asnaf fakir miskin pun ramai. Memang saya selalu jugalah kena tegur dengan BOD, dengan CEO yang lain kan. Dia kata, Asyik ambil staff tepi jalan. Saya nak cerita staff saya kan, staff kami ni lah. Tapi sebab ramainya saya yang ambil. Ada tu saya jumpa dekat mana? Stesen minyak Petronas. Itu yang dia orang duk beli saya sampai hari ni. Saya pergi solat, masa tu PKP adalah PKP yang kedua ke selepas PKP pertama. Masa saya solat tu, saya solat dekat Petronas, ada dua je lah. Saya dengan perempuan tu, wanita tu. Wanita tu tengah baca surah Ar-Rahman, saya pun solat kan. Dah habis baca surah Ar-Rahman, dia baca pula terjemahan. Dia baca terjemahan tu, macam dia baca Al-Quran. Dia baca surah Ar-Rahman, baca. Saya ni kan, lepas solat saya tunggu dia habis baca. Lepas tu dia pusing, dia kata, "Ya Allah, Ustazah Asma ke?" Macam tu kan, dia terkejut. Saya kata, "Masya Allah, Dik. Kamu baca surah Ar-Rahman, kemudian kamu baca pula terjemahan." Masa Ustazah solat tu dengar? Tengok tu Encik. Tak, saya nak cuba faham cerita ni. Ya, masa solat saya dengar. Allah, lepas tu memahami maknanya lah. Yelah, bukanlah bermaksud saya tak khusyuk. Khusyuk. Tapi sebab tengah solat, Okey. orang baca kuat. Kalau okey. Encik dengar tak? Saya tak dengar kot. Memang solat, memang tak dengar apa-apa kan ni? InsyaAllah. Masya-Allah. Tak, saya tahu Encik macam mana. Saya tahu Encik bukan macam tu. Okey. Yelah, tak tipulah. Tengah semayang ni kita dengar. Sebab dibaca kan. Kita dengar. Lepas tu dengar macam okey. Lepas tu kan, tuan-puan sekalian, saya tanya dia. Saya kata, dia pun menangis. Dia nangis. Dia kata, "Ustazah, tak apalah saya diuji Allah 2-3 hari ni. Tapi Allah bagi saya nikmat dapat jumpa Ustazah." Ini cerita 6 bulan lepas kot. 7 bulan lepas macam tu kan. 5-6 bulan lepas lah. Saya diberi nikmat dapat jumpa Ustazah. Dia kata, "Ya Allah." Saya bukan nak cerita pasal dia seronok jumpa saya tu. Saya yang seronok jumpa dia. Masa tu saya tanya, "Dik, kamu buat kerja apa?" Dia pun cerita. Dia kata, "Saya kena berhentikan kerja. Saya dah dia asal kerja yang sangat bagus, gaji yang sangat bagus, lepas tu diberhentikan kerja. Kemudian selepas tu Ustazah, saya bawa Grab kereta. Grab car. Kata, "Ustazah tahu tak, dah hari ni masuk hari ketiga, saya tak ada penumpang satu pun Ustazah." Dia ni anak yang macam ibu bapa dah meninggal. Dia kata, "Ustazah, sedih sangat hidup saya. Tahun lepas, sebelum tu ayah meninggal. Tahun lepas pula emak saya meninggal. Kemudian putus tunang. Kemudian hilang kerja." Dia kata, "Ustazah, bertimpa-timpa ujian saya Ustazah. Bertimpa-timpa." Masya Allah. Daripada, okey sekejap. Puan ada nak jumpa ke? Saya sebenarnya lama lagi. Ya. Kalau boleh bawa tunggu kat mana ya? Dekat atas kat mana? Saya minta maaf. Jumpa Puan Farah dulu. Saya minta maaf sangat. Ya, nanti ya. Okey. Maaf lama tunggu, maaf. Okey. Jadi, tuan-puan saya sambung cerita. Dia kata, "Ustazah bertimpa. Dia anak bongsu. Mak saya meninggal berapa tahun lepas. Lepas tu, beberapa bulan lepas, ayah dia meninggal. Lepas tu pula, bapa saudara yang jaga dia meninggal. Lepas tu, dia hilang kerja sebab PKP. Lepas tu, dia bawa Grab. Dia macam hidup sebatang kara. Macam tu. Tapi, wanita yang baik bawa Grab." Lepas tu, saya kata, "Dik, Ustazah tahu saya dah 3 hari tak ada penumpang. Siapa-siapa pun tak ada. Tak ada penumpang Grab saya. Dan saya makan kuih saja setiap hari. Saya akan beli 3 biji, makan pagi, makan tengah hari, makanlah petang. Saya memang tak ada duit Ustazah. Saya memang tak ada duit sungguh-sungguh." Lepas tu saya kata, "Kamu buat apa tadi? Kamu baca Ar-Rahman dengan terjemahan." Dia kata, "Ustazah, saya bila baca surah Ar-Rahman, baca terjemahan, saya rasa apa pun kesedihan saya boleh kurang. Apa pun kesedihan saya boleh hilang. Sebab dalam surah Ar-Rahman menceritakan tentang syurga. Jadi saya menyejukkan dan memujuk hati saya. Tak apalah hidup susah. Tak apalah tak ada ibu ayah dah. Tak apalah hilang kerja. Tak apalah. Tapi bila saya baca Ar-Rahman dengan terjemahan, saya rasa macam saya bahagia. Saya gembira. Sebab Allah akan bagi saya syurga."
Saya yang menangis masa tu. Saya menangis, saya kata, ya Allah, hebatnya kamu, dek. Surah ini yang menguatkan. Ya Ustazah, kalau saya sedih, saya akan baca surah Ar-Rahman, saya baca terjemahan. Jadi bagi saya, apa pun susah saya lalui sangat berbaloi. Yang penting saya dapat syurga Allah. Dan saya nak kuatkan hati saya untuk dapat syurga Allah, saya kuatkan dengan surah Ar-Rahman ni. Saya tanam keimanan bahawasanya saya, insya-Allah, kalau saya sabar, saya dapat syurga. Subhanallah. Lepas tu, yelah, saya bantulah dia sikit. Lepas tu saya kata, dek, nanti kamu datang tempat kerja Ustazah nak bagi kamu kerja. Kamu kerjalah dengan Ustazah. Begitulah antaranya. Lepas tu ada tu saya pergi, ada jumpa kat kedai makan. Tu yang saya kata, staff-staff yang duduk sama-sama kerja ni, yang kadang-kadang tuan-puan sekalian, yang datang interview ramai, ratus sampai ribu. Tapi Allah takdirkan rezeki yang berbeza masing-masing. Ada tu cerita yang bekerja sampai sekarang, saya jumpa kedai makan. Lepas tu maknya tegur, Ustazah. Lepas tu anaknya perempuan tegur. Lepas tu saya kata, ya akak, apa khabar, kan, macam tu lah. Ni masa PKP, selepas antara PKP yang kita boleh makan dah kedai makan. Lepas tu bila bangun, mak dia pakai tongkat. Saya kata, akak kenapa kak pakai tongkat? Akak dah tak ada kaki sebelah, potong daripada bawah peha. Kenapa kak? Akak accident, akak kerja cleaner, akak accident, jalan kaki nak pergi kerja. Lepas tu accident, kena potong. Lepas tu anak perempuan dia sebelah duduk, anak perempuan umur dah 20 lebih kan, duduk jinjit mak dia kan. Saya kata, dek, Masya Allah, kamu kerja apa? Dia pun ceritalah, adalah kerja biasa yang tolong ni. Ayah macam mana? Ayah, saya ni memang mulutnya ramah bertanya. Dia kata, lepas tu mak dia cerita. Mak dia kata, Ustazah, anak saya ni memang diuji. Masa umur dia belas tahun macam tu, ayah dia pun kerja macam samalah, kerja cleaner juga. On the way pergi kerja, kena langgar lari. Bila kena langgar motor ke kereta, orang tu lari, meninggal dunia di tempat kejadian. Itu yang anak saya ni memang sedih Ustazah. Ayah dia meninggal sebab aksiden, mak dia pula macam ni sebab aksiden. Jadi saya memang tak boleh kerja Ustazah. Saya ngarap pada dia je. Saya terus cakap, dek, kamu datang kat tempat Ustazah ya, esok kamu kerja dengan Ustazah. Sampai hari ni dia ada kerja. Walaupun kadang-kadang, yelah, sama-sama BOD, sama-sama ni kan kata, Ustazah ni asyik ambil orang, mana yang jumpa ajak kerja, mana yang jumpa ajak kerja. Tapi saya kata, sebab orang-orang yang macam ni lah, yang ni orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, yang ni pula orang yang sangat sabar daripada kecil diuji, hidup susah, mak pula potong kaki, dia pula daripada muda lagi dah bekerja untuk nyara mak dia, jaga mak dia yang susahkan berjalan. Subhanallah. Seorang lagi Ustaz. Ada banyak cerita. Okey, saya cerita last. Antaranya kita pergi bantuan kan, bantuan asnaf rumah ke rumah. Saya takdir Allah, saya ada hantar bantuan makanan barang-barang dapur ni ke satu rumah di satu kampung. Macam barang dapur kita selalu hantar ni. Saya pun, Assalamualaikum, tengok rumah kayu yang usang. Lepas tu keluarlah seorang wanita. Saya pun rupanya mak, ibu dia. Saya kata, Kak, ini bukan cerita lama ni, cerita 6 bulan lepas macam tu. Semua ni cerita berlaku dalam tempoh PKP. Saya kata, Kak, apa khabar ya? Akak berapa anak? 10 orang. 10 ke 11? 10 orang anak. Ramai. Akak ramai anak. 10. Kak, 10 orang anak. Akak kerja apa? Apa ni? Suami kerja apa? Kerja kampung. Kerja kampung gini-gini. Dengan keadaan rumah, dengan keadaan ni, saya kata, akak ada anak yang besar ke? Ada Ustazah, ada. Anak akak tu gini-gini, esok suruh anak akak yang besar tu datang kat tempat saya. Akak tahu tak Senawang gini-gini? Tahu. Suruh datang esok juga ya. Saya ni tak tahu lagi nak bagi tugas apa. Suruh datang je kerja. Lepas tu kan, saya pun tanya-tanya, rupanya anak tu lepasan universiti, finance apa semua, terus masuk kerja sampai hari ni. Dan anak tu, tuan-puan sekalian, mari datang kerja hari-hari dengan kereta yang sangat buruk. Dia punya pintu kereta dah berlubang. Kereta Saga lama yang sangat buruk. Dah 20 tahun lebih. Pinjam. Kereta tu pun dipinjamkan oleh kawan emak dia untuk dia datang kerja. Kereta yang nak roboh, tuan-puan sekalian. Saya tengok minggu lepas, saya baru tahu, dek, kamu datang kerja kereta ni. Ya Ustazah. Ya Allah, pintu tu berlubang, berkarat keliling kereta. Lepas tu bulan lubang. Saya kata, ya Allah Ustazah, tak tahu kamu datang kerja hari-hari naik kereta buruk ni. Bukan saya nak hina kata buruk, tak. Saya kata, tak tahu kamu hari-hari bawa kereta ni, dek. Subhanallah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Ustazah ambil saya kerja kan dah 5 bulan. Saya dah kumpul-kumpul duit. Akhirnya saya dah dapat beli kereta yang baru.
Kereta baru. Masya Allah. Kamu beli kereta apa? Dia adalah beli kereta second hand yang harga RM5,000. Sebab dia kata, duit ni pun Ustazah, subhanallah, dia kata, Ustazah, selama ni kami keluarga, walaupun saya dah besar masuk universiti, ada lagi kakak abang, kami tak pernah ada kereta seumur hidup kami. Dan kereta ni pun kawan mak bagi pinjam. Dan kereta yang saya beli hasil kerja dengan tempat Ustazah ni, saya dapat beli kereta. Inilah kereta pertama. Saya kata, hebatnya mak ayah kamu, Dik. Hebat sangat. Sebab mak ayah kamu hantar kamu sampai belajar universiti. Dia kata samalah ada adik dia apa. Tapi mengutamakan. Dan memang hidup susah, kerja kampung. Bagi pendidikan terbaik, kereta tak pernah ada. Yang mungkin ada motor lah. Motor ada. Rupanya saya baru tahu hari tu dia cuti, sakit. Saya tanya kenapa. Rupanya accident. Balik daripada kerja tempat kami, orangnya sangat rajin, sangat bagus. Dia akan kerja selalu balik lewat. Rupanya bila malam ataupun awal pagi sebelum dah kerja, dia buat Grab food. Kami tahu bila tahu dia accident, jatuh motor. Kami kata, Dik, rupanya balik kerja daripada tempat kami, sambung pula kerja Grab food. Sebab apa? Nak bantu mak ayah nak survive ni. Adik-adik ramai ni, adik-beradik ramai ni, orang susah ni. Sebab itu kan, bila total lockdown, bila PM istihar tu, saya kata, saya bukan fikir perut saya bukan fikirkan kita. Saya fikirkan 60 buah keluarga yang ada bersama cari rezeki di sini. Saya fikirkan staf-staf di sini bukannya orang-orang yang mampu. Memang kita ambil orang-orang yang susah. Walaupun ada setengah orang kata, Ustazah, kita ni nak jaga syarikat, bukan nak jaga pekerja. Walaupun pekerja tu macam, saya kata tak apa, latih. Nanti pekerja ni pandai buat kerja. Saya memang niat nak tolong dia. Dan mungkin asbab kita ni jaga orang-orang yang begini dalam company kita ni, Allah berikan kita rezeki, Allah jaga kita, kita tumpang kebaikan orang-orang macam ni. Dan akhirnya Alhamdulillah, saya jumpa ramai lagi yang macam tu, yang dapat dengan interview separuhnya lagi kita adalah orang-orang yang seperti ni. Kita rasa macam seronok boleh berkongsi rezeki. Jadi bila Encik tanya apa yang Ustazah rasa bila total lockdown, ya, sebab tu saya terus sebut semalam, ya, saya fikir tentang 60 keluarga, bukan 60 pekerja, sebab semua pekerja tu mewakili keluarga. Saya fikirkan tentang 60 keluarga. Tapi saya terus bagi tahu dalam grup malam tadi, insya-Allah kita akan bersama-sama mengharungi. Dan tolong bersabar, susah dan senang bersama. Mungkin allowance kita terpaksa potong, mungkin sampai tahap sekian-sekian. Semua staf sepakat, Ustazah, kita senang susah bersama. Saya cakap, saya tak akan berhentikan walaupun seorang. Saya tak akan berhentikan pekerja walaupun seorang. Dan saya tak akan potong gaji, mungkin allowance saja. Tolonglah bersama bersabar dalam tempoh yang sukar ini. Dan semua Alhamdulillah staf semua faham. Masya Allah, itulah dia. Masya Allah, sedikit cerita. Sungguh terkesan. Masya Allah. Subhanallah. Kalau yang mendengar bersama kita 7,000 orang di Facebook dan juga lebih kurang 750 orang di IG ni, boleh berkongsi juga bagaimana kita semua menerima kenyataan Perdana Menteri kita dan bagaimana kita boleh rasa bangkit. Tajuk kita bangkit hari ni, Ustazah. Jadi sebagaimana saya bagi tahu tadi, kita ada beberapa soalan untuk Ustazah lah. Okey, Ustazah bersedia? Okay, insya-Allah. Alhamdulillah. Sebab semua tahu pada minggu lepas Ustazah dikecam Ustazah. Yeah. Dikecam, ditegur, dinasihati oleh masyarakat awam terutamanya dan golongan-golongan yang ilmuwan jugalah. Okey. Jadi benda tu mendatangkan kesan yang sangat-sangat hebatlah, teruklah macam mana Ustazah nak beritahu kan. Tapi sebelum kita berkongsi, Ustazah berkongsi tu, kita boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin boleh dapat sama-sama pengajaran. Kepada persoalan nanti adalah bagaimana Ustazah boleh bangkit. Okey, betul tak? Bagaimana Ustazah boleh bangkit daripada dengan kata-kata manusia itu yang cukup hebat. Sebab saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri hari-hari macam mana. Okey, saya menyaksikan sendiri bagaimana Ustazah melalui fasa tersebut. Jadi sebagai mukadimah Ustazah, bagaimana Ustazah boleh berkongsi bagaimana Ustazah melalui fasa tersebutlah, fasa tekanan, melalui status orang ramai dan juga sehinggalah Ustazah menjawab kepada persoalan tersebutlah, persoalan yang menjadi viral tu, insya-Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak sebutkan, bila semalam tadi saya kata saya fikir macam mana asnaf fakir miskin. Lepas pagi ni, malam tadi juga saya buat pengumuman dalam grup,
staff ni, saya kata esok ada meeting mengejut. Dan mereka walaupun hari Sabtu, bila kita bagi tahu dengan staff kita ada meeting mengejut dan kita minta ada beberapa orang penting datang untuk meeting, alhamdulillah mereka tanpa alasan apa, okey baik Ustazah, baik. Dan apa yang kami bincang pagi ni adalah bagaimana kita nak membantu seramai mungkin. Dan kita buat keputusan tadi kita akan umumkan 3 talian hotline untuk membantu seramai mungkin yang susah, yang hilang sumber makanan terutamanya, untuk kita bantu. Maksudnya saya bagi tahu Ustaz, saya kata insya-Allah lagi ramai kita bantu, Allah akan bantu kita. Jangan bimbang pasal rezeki kita dan sebagainya. Jadi kami akan umumkan dalam waktu yang terdekat 3 telefon nombor hotline. Siapa yang sangat memerlukan bantuan walaupun bukan dalam Negeri Sembilan, kita memang ada ejen aktivis seluruh Malaysia. Mungkin macam dulu kita buat apa bila total lockdown, siapa yang memerlukan kewangan kita akan buat siasatan sikit, kita akan buat video call untuk memastikan kesahihan sebab takut scammer. Kita minta dia tunjukkan suasana rumah. Kalau dia cakap dia ada anak sekian-sekian, tunjukkan anak. Bila kita yakin, dia kata boleh tak nak beli barang dapur je, barang basah, beli beras je, kita bagilah cash dalam 100 ke 200. Bayangkan kalau kita bantu 1,000 orang, 1,000 kali 100 dah 10,000 tuan-puan sekalian. Jadi bila macam dulu 1,000 kali 100, 100,000. Ya, 100 kali 1,000 orang, 10,000 lah Encik. RM100 kali 1,000, 100,000. 10,000. 1,000 kali 10 bersama 1,000 kali 10, 10,000. 1,000 kali 100 tambah lagi 01, 100,000. Oh, banyak. Iya, Ustazah. Oh, okey. Ya. Okey, kalau kita bantu satu keluarga 100 contoh, one off. Kadang-kadang dia minta seminggu sekali. Kalau kita bantu one off seminggu 100, setiap kali kalau kita bantu 1,000 orang lebih kurang 100,000. Sebab itu tak pelik masa PKP pertama dulu lebih kurang dalam 2 juta lebih bantuan yang kita salurkan. Ini daripada infak orang ramai. Betul lah. Maksudnya sebab kita bantu bukan 1,000, kita bantu ribu-ribu. Sebab itu sekali keluar kan melalui ejen-ejen kita, berapa hari saja habis 100,000, berapa hari habis 100,000. Tapi azim dan ajaibnya tuan-puan sekalian, walaupun ramai, walaupun banyak yang kita keluarkan, tapi dalam waktu yang sama begitu jugalah sumbangan yang kita terima. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, kami mengharapkan juga untuk PKP kali ini, kita tak tahu total lockdown ni berapa lama. Semakin ramai yang hilang terus kerja, punca pendapatan, berniaga kecil-kecilan mati terus. Siapa yang perlukan bantuan boleh hubungi kami dan jadikanlah kami sebagai lidah ataupun tangan anda untuk menyampaikan bantuan. Sebab kita memang bergerak aktif. Itu yang kalau orang tanya, Ustazah 60 orang staf Ustazah tu kenapa ramai sangat? Tuan-puan, 25 orang dah buat kerja dakwah, kerja amal. 25 orang lebih kurang. Kemudian tim media, lepas tu tim penyelidikan, tim dakwah yang buat kerja dakwah. Kemudian tim ekonomi tak ramai, lebih kurang dalam 10 orang. Jadi sebab itu selama ini kita survive, bayar gaji semua ni bukan dengan duit orang ramai. Kita tak ambil duit sumbangan orang ramai. Kita guna duit apa? Kita ambil duit yang berniaga melalui galeri. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya nak berkongsi satu buku yang kita baru siap. Buku ni baru siap tuan-puan sekalian, yang saya baru terima petang semalam. Dan buku ini diterbitkan, di print hanya 5,000 sahaja. Ustazah survive macam mana ya dengan pekerja-pekerja? Jujur saya kata, dengan suami accountant pun tahu, sepanjang setahun lebih buka galeri, hampir setahun buka galeri berniaga, kami sendiri tak dapat ambil duit hasil berniaga. Untung tak dapat. Nak ambil 2,000 ke, nak ambil 5,000 ke untung. Contoh kata nak ambil sikit lah untung, kami nak buat bayar hutang kami, tak dapat ambil. Hasil daripada berniaga, itulah yang kita bayar gaji semua pekerja, semua kos operasi. Hasil daripada tu jugalah kita membantu orang luar yang susah. Dan yang paling utama, Alhamdulillah rezeki Allah bagi melalui jualan buku. Jadi tuan-puan sekalian, saya ingin dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada lebih kurang dalam 7,000, campur 2 ni dalam 7K. Kalaulah seorang saja yang beli buku ni, Masya Allah, seorang beli buku ni, ia sangatlah membantu. Maksudnya habislah 5,000 yang kita baru cetak. Ini buku terbaru. Dek, boleh tukar sekejap? Saya nak share kelebihan buku ni sebelum jawab soalan tadi. Tuan-puan dan mati Allah sekalian,
dalam buku kecil ini, bukan kecil sangat lah, ada 5 surah pilihan. Kena tukar, pusing, cik kena kosongkan ni. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dah lama sangat saya nak siapkan naskah ini. Dan alhamdulillah dengan kerjasama tim penyelidikan kita dan juga Galeri Ilmu sebagai penerbit, sebagai syarikat yang mencetak, akhirnya setelah sekian lama kita susun, terbitlah bagi saya satu naskah yang sangat istimewa. Tajuk yang diberikan adalah 5 surah pilihan. 5 surah pilihan dan al-maqsurat. 5 surah pilihan dan al-maqsurat beserta terjemahan surah berbaris dalil dan dalil fadilat zikir. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, kenapa dikatakan buku ni istimewa? Apa perbezaannya? Yang paling utama, tuan-puan, kita boleh tengok pada muka surat depan ni, al-maqsurat, surah al-kahfi, pengenalan dan kelebihan surah al-kahfi. Surah Yasin, pengenalan dan kelebihan surah Yasin. Surah Ar-Rahman, pengenalan dan kelebihan. Surah Al-Waqi'ah, pengenalan dan kelebihan. Surah Al-Mulk, pengenalan dan kelebihan. Kepada siapa yang ingin memiliki, anda boleh saja tinggalkan nombor ataupun hubungi nombor yang tertera, tekan link ataupun tengok pin post. Kalau di IG, anda boleh anda boleh DM, boleh DM. Jadi, insya-Allah dia sangat terhad, hanya 5,000 naskah sahaja. Jika ada rezeki kami tambah. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, harganya adalah, nanti saya tunjukkan, harganya adalah RM28 sahaja, RM28. Dan anda akan faham kenapa nilainya RM28. Satu, tuan-puan, untuk makluman, harga kertas naik 40% ke 50%. Semua syarikat kilang percetakan terpaksa menaikkan harga sebab kita punya sos utama kertas ada pada China. Ada faktor yang menyebabkan China menaikkan harga, adalah baru saya dapat tahu penjelasan sekian-sekian. Jadi kos percetakan sangat tinggi. Kalau puan tengok pada hari ini ramai orang jual buku secara digital, online, buku alamaya. Sebab apa? Sebab kos percetakan yang sangat tinggi dan mereka tak dapat jual dengan harga yang rendah. Jadi tuan-puan sekalian, keistimewaan buku ini, okey, mulalah prakata saya sikit. Ini disusun oleh saya dan tim. Subhanallah tuan-puan sekalian, cuba tengok al-maqsurat. Saya selalu share apakah amalan. Kalau orang tanya, Ustazah, apa amalan untuk Ustazah kuat? Apa amalan untuk anak? Apa amalan untuk menghadapi saya ada masalah rezeki, saya ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan suami, saya ada masalah dengan anak saya masalah. Saya banyak kali menyarankan apapun masalah yang dibawa, saya kata cuba beramal istiqamah, baca al-maqsurat. Lalu ramai orang tanya saya, Ustazah, al-maqsurat tu apa? Saya kata al-maqsurat ini bermaksud himpunan bacaan ayat-ayat Al-Quran terpilih dan doa daripada hadis Nabi dan juga susunan para alim ulama. Lepas tu orang akan tanya, masyarakat ini akan bertanya, Ustazah, memang ada ke dalil-dalilnya? Semua tu ada dalil Bahkan orang tanya doa dan maqsurat tu daripada mana? Apa dalil doa tu? Macam itulah. Jadi impian saya selepas ramai yang bertanya-bertanya, saya nak saya nak terbitkan satu al-maqsurat yang ada tahqiq. Maksud tahqiq di sini ada detail, ada keterangan. Bacaan ni sumber daripada mana? Ada sumber dalilnya. Jadi cuba kita tengok. Al-maqsurat akan dimulakan dengan a'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Terus ada nota kaki nombor 1, boleh rujuk di bawah. Membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran ini berdasarkan firman Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kemudian kita mulakan pula dengan Al-Fatihah. Cuba lihat Al-Fatihah ada nombor 2. Ada nota kaki footnote. Kita tengok dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya, tidak diturunkan dalam Taurat dan Injil, tidak di dalam Zabur dan tidak di dalam Al-Furqan, yakni Al-Quran, surah sepertinya. Seolahnya Al-Fatihah ini Allah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fatihah ini sangatlah surah yang istimewa yang tidak ada taranya.
surah ini tidak ada bandingan apa yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Quran. Kalau ditanya surah mana yang paling utama di dalam Al-Quran, jawapannya Al-Fatihah. Subhanallah. Kita tengok lagi. Ia 7 ayat yang diulang-ulang, sab'ul masani, dan Al-Quran yang agung telah diberi kepadanya. Riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, bayangkan 7 ayat. Ayat pertama sampai ayat ke-7. Kita sentiasa ulang dalam solat. Kalau setiap hari kita solat fardu sahaja, paling kurang 17 kali kita ulang. Tapi Allah berikan keajaiban, kita tak pernah rasa boring. Kita tak pernah rasa jemu mengulang-ulang 7 ayat ini. Jadi bila kami buatkan sebegini, ia menambahkan keimanan kita. Terus ada keterangan. Okey, cuba kita tengok selepasnya pula. Okey, ayat seterusnya adalah Al-Maksurat. Ini adalah susunan maksurat. Dengan ada terjemahan sekali setiap bacaan, ada terjemahan ini, terjemahan Al-Fatihah, kemudian ada footnote. Kita boleh tengok footnote yang ketiga. Kita boleh tengok di bawah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga pagi. Iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi, 2 ayat selepasnya, dan 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah, riwayat Imam Ad-Darimi. Tuan-puan sekalian, disebutkan dalam hadis ini 3 ayat yang terawal, kemudian surah, kemudian ayat kursi, 2 ayat selepasnya, dan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dan semua yang disebutkan dalam hadis ini ada dalam maksurat. Sebab itu kalau ditanya kenapa Al-Maksurat ni memilih-milih ayat-ayat sekian, sumber daripada mana? Ayat-ayat yang terpilih itu sumber daripada hadis Nabi. Cuba kita tengok footnote pada nombor 4. Daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi, pernah dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tetap membaca Al-Quran lalu kami berdoa. Panjang keterangannya untuk menjelaskan keistimewaan ayat yang keempat ini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang berjaya. Jadi ini saya baru tunjuk sikit tuan-puan sekalian. Saya nak tunjuk lagi contoh. Begitulah seterusnya. Setiap ayat itu ada keterangan keistimewaan ayat ini. Contoh ayat apa ni? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, keterangan. Okey. Cuba kita tengok bila masuk bab contoh surah Al-Ikhlas. Apa kelebihan surah Al-Ikhlas? Terus ada footnote nombor 7, hadis Nabi berkenaan kelebihan surah Al-Ikhlas. Kita tengok pula ini ada surah An-Nas, surah Al-Falaq. Terus ada footnote nombor 8, kelebihan surah Al-Falaq berdasarkan hadis Nabi. Sama juga dengan surah An-Nas, kelebihan surah An-Nas. Masya Allah. Okey, cuba kita tengok lagi doa. Ini yang selalu menjadi satu pertikaian sahabat-sahabat sekalian. Sebab Al-Maksurat dia akan pergi selepas bacaan-bacaan ayat itu, iaitu doa. Contohnya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Okey, kita nampak ada nombor 10, cuba kita rujuk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apabila berada pada waktu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Dan pada waktu petang baginda mengucapkan sekian. Nampak tak apa doa yang dalam maksurat ini? Ia bukanlah rekaan, tapi ia adalah satu bentuk doa yang menjadi satu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ke-11 daripada Ubaid ibnu Ka'ab radhiyallahu katanya, adalah Rasulullah mengajarkan kami apabila berada pada waktu pagi hari supaya kami membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Inilah bacaan maksurat ni. Dan apabila kami berada waktu petang, begitu juga. Macam tu. Sebab itu, siapa yang baca pagi, ambil asbahna wa asbaha. Ini maksud dia pagi. Bila petang, tukar kepada perkataan amsayna wa amsa. Macam tu lah. Okey, cuba kita tengok. Ini nombor 12. Doa ini, Allahumma inni asbahtu kalau pagi, petang Allahumma inni amsaitu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu katanya, Rasulullah bersabda, sesiapa membaca seperti mana atas ni, 3 kali apabila berada pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, adalah berhak di atas Allah Azza wa Jalla bahawa dia menyempurnakan nikmatnya atas orang itu. Subhanallah. Siapa yang nak mendapat nikmat Allah yang sempurna, hidup yang baik, kematian yang baik, alam barzakh yang baik,
Maka inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang bermaksud, Ya Allah, aku terjaga pada waktu pagi dan petang dalam nikmat-Mu, afiat, keselamatan daripada mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaanmu itu ke atasku di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi tuan-puan dimati Allah sekalian. Semua ada footnote. Kalau saya nak terangkan kelebihan setiap zikir ni, kita tengok ya, zikir yang ni, Allahumma ma'asbahami. Lepas tu ada disebutkan kelebihan dia di bawah. Footnote ni daripada hadis-hadis Nabi. Okey, contoh tuan-puan sekalian, bila kita yang kita disarankan baca sepanjang musim Covid ni tuan-puan sekalian, nombor 17, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanallah. Cuba kita tengok footnote pada nombor 17. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang membaca pada tiap-tiap pagi, setiap hari dan petang, pada tiap-tiap malam, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali, maka dia tidak dimudaratkan oleh sesuatu apa pun. Kan kita disarankan sepanjang wabak ini beramal dengan doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang, yang mana Nabi bersabda dia tidak akan dimudaratkan, tidak ada apa-apa yang boleh memudaratkannya, kan, antara di langit ataupun di bumi. Sebab apa kita mohon perlindungan daripada Allah. Cuba tengok terjemahan ni, dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalang segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, cuba kita perhatikan. Ini yanlah saya nak tunjuk dalam maksurat. Sebenarnya semua banyak lah. Ini doa ni kalau kita amalkan, inilah yang paling sangat kita perlu sebagai umat akhir zaman, yang mana Nabi sebut akan tiba saat umatku ni pagi dia beriman, petang dia kufur, petang ataupun tengah hari dia kufur, petang dia beriman, malam kufur. Maksudnya umat Islam akhir zaman ini iman sangat nipis, sangat mudah tercabut. Mungkin kita boleh faham, pagi solat subuh, lepas je solat subuh buka telefon, tercabut iman, maki hamun, kan? Lepas tu okey, solat duha buatlah, lepas tu tak mampu, tak kuat, iman tu boleh je tercabut, dah hilang dah apa semua akhlak, dah ni nak marah je maki hamun, tak boleh jaga lidah. Adakah itu sifat orang beriman? Bila datang ujian je dalam keadaan keluh kesah, marah-marah dan sebagainya. Jadi betul lah Nabi kata memang berbolak-balik. Jadi cuba kita lihat. Subhanallah, ini footnote dia nombor 18, tengok 18. Daripada Abu Musa al-Ash'ari katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada kami pada suatu hari, baginda bersabda, wahai manusia, hendaklah kamu takut terhadap syirik kerana ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Nabi kata syirik ni lagi tersembunyi daripada semut yang merayap tu, yang kecil-kecil kita tak perasan tu. Tiba-tiba ada seorang yang dikehendaki Allah terus bertanya, bagaimana boleh kami menghindarinya sedangkan ia itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut, wahai Rasulullah? Jawab baginda, hendaklah kamu membaca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la ya'lamu. Subhanallah. Ini pun doa dalam maksurat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahu Akbar. Apa maksud dia? Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu, daripada mensyirikkanmu dengan sesuatu yang kami tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampun daripadamu ya Allah daripada sesuatu yang kami tidak tahu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ni ada terjemahan belakang ni. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu, mensyirikkanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun daripadamu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Subhanallah. Tuan-puan bayangkan kalau kita baca beramal maksurat, setiap hari kita baca doa ni, yang mana Nabi kata sesungguhnya berhati-hatilah kamu dengan syirik, yang kebanyakannya syirik ni kamu tak sedar, ia sangat tersembunyi, umpama seperti rayapan semut. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak selamat daripada syirik-syirik yang tersembunyi ni? Sebab ia seperti rayapan semut. Rasulullah pun bersabda, hendaklah kamu membaca doa ni tuan-puan sekalian.
Yang mana kita mohon perlindungan daripada Allah daripada mensyirikkan Allah secara tersembunyi, yang kita tahu dan juga yang kita tidak tahu. Tuan-puan sekalian, semua bacaan dalam surat ada dalil-dalilnya. Kita bawakan setiap bawah ni, footnote ni tuan-puan sekalian. Kita boleh tengok lagi. Contoh dalam ni ada apa? Antara yang ni, Masya Allah, penghulu istighfar. Ini kan penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Kita tengok ini keterangan pada ayat ke-23 daripada Syaddad bin Aus daripada Nabi baginda bersabda, penghulu istighfar ialah ni sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan terhadapnya ketika petang, tiba-tiba dia mati pada malamnya, dia masuk syurga, Nabi kata. Dan sesiapa yang membacanya dengan penuh yakin terhadapnya ketika pagi, tiba-tiba dia mati pada harinya, maka dia masuk syurga. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Subhanallah. Ini hadis sahih tuan-puan sekalian. Yang kita namakan penghulu istighfar. Penghulu istighfarnya Nabi kata siapa yang membacanya pada waktu pagi, baca pada waktu pagi, kalaulah meninggal selepas dia baca dan keadaan dia baca dan yakin, maka dia masuk syurga. Ini antara golongan yang dijamin syurga. Siapa yang beramal dengan istiqamah. Lepas tu, kalaulah dia baca pula pada waktu petang dan meninggal selepasnya, maksudnya antara waktu petang, malam sampai ke pagi balik, maka dia pasti masuk syurga. Jadi automatik. Sebab itu saya selalu, kalau orang tanya Ustazah amalan apa, saya kata beramallah dengan maksurat. Dan Alhamdulillah kami sendiri, kalau saya lah daripada sekolah menengah di Ma'had Muhammadiyah di Banat, kami memang diwajibkan. Bahkan ada jadual, siapa yang tak catat tu kena denda. Semua diwajibkan baca al-maksurat pagi dan petang. Kami berkumpul, mesti wajib baca. Kita dah terbiasa sampailah sekolah menengah, kita dah hafal. Sampai sekarang kami ada anak-anak pun dah lancar. Yang darjah 1, darjah 4, 5 semua dah hafal dah maksurat. Sebab menjadi amalan kita sekeluarga, pagi dan petang mesti baca maksurat. Walaupun dalam kereta kita boleh baca je tuan-puan sekalian. Bolehlah tunjuk Ustazah pula ya. Kan, takut lagi manalah Ustazah ni. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tak payah pusing, tunjuk saya ni pula. Mungkin okey. Jadi, insya-Allah dalam maksurat ni saya memang banyak buku-buku susunan maksurat. Tapi saya tak tahu, mungkin saya yang tak jumpa. Masa saya nak buat ni, saya kata saya susah nak jumpa maksurat dengan ada tahqiq, dengan ada terus setiap bacaan ada keterangan. Ini daripada dalil mana, ini daripada hadis mana. Saya kata saya memang nak buat begitu. Jadi saya bersama tim media, kita pun susun. Kita pun aturkan supaya ia memudahkan dan memberi keyakinan. Sampailah habis tuan-puan sekalian, semuanya ada. Okey, sekarang saya nak tunjuk sikit contoh. Lepas tu ada doa lah. Penutup maksurat ada doa Rabitah. Doa Rabitah ini adalah namanya doa pengikat kasih. Siapa yang nak ikat kasih cinta dengan suami, dengan anak-anak, bacalah doa Rabitah. Okey, kita boleh tengok. Sedap mata memandang. Saya cerewet sikit bab ni. Berapa kali galeri ilmu tukar font, tukar warna, tukar saiz. Sebab itu walaupun nampak alah buku simple je ni, tapi nak siap hampir setengah tahun kot. Sebab berapa kali di reject oleh saya, kulit apa semua, sebab mereka bahagian untuk cetak kan. Samalah saya kata saya nak font macam ni, tukar tulisan, nak jarak, nak ini sekian supaya sedap mata memandang. Dan kita buat terjemahan per ayat, nampak tak? Ini surah Al-Kahfi contohnya, ayat lepas tu terjemahan. Ayat lepas tu terjemahan. Jadi surah Al-Kahfi kita tahulah, nak tahu maksudnya kelebihan dia apa. Setiap surah ni ada warna ni. Habis warna hijau kejap. Hijau untuk surah Al-Kahfi. Jadi ada kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Beroleh cahaya di antara 2 Jumaat dan pada hari kiamat. Jadi kalau tuan-puan beli buku ni akan jumpa fadilat dia berdasarkan hadis Nabi. Okey, kita boleh tengok, kita himpunkan kan keterangan surah Al-Kahfi, lepas tu hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan surah Al-Kahfi. Ini pun lagi ni banyak kelebihan. Kelebihan yang kedua apa? Penyelamat daripada fitnah dajjal, hadis Nabi, firman Allah. Jadi begitulah kita tengok. Masuk pula surah Yasin pun sama. Masuk surah lain warna lain. Itu punya, kalau mungkinlah kalau orang lain buat satu warna, saya punya cerewet macam itulah. Biar nak beza, nak ini, lepas tu nak terang, walaupun ada sikit je, nak bagi ni,
biarlah soalannya pergi mana-mana, Tuan Puan sekalian jangan tinggal buku ni. Jadi amalan harian. Baca maksud pagi dan petang. Yasin biasa saya baca setiap pagi. Ar-Rahman pula kena baca juga. Waqiah baca setiap malam. Al-Mulk sebelum tidur. Ar-Rahman boleh baca petang ataupun baca malam. Tapi biasa kalau saya lah nak ringankan, Yasin dah pagi, Ar-Rahman lepas asar, Waqiah Waqiah lepas maghrib, Al-Mulk selepas isyak. Lepas tu Al-Kahfi kita baca hari Jumaat kan. Tapi 10 ayat awal, 10 ayat akhir kita baca setiap hari. Jadi tuan-puan sekalian, seolahnya kalau kita nak buatkan satu pengisian lengkap sekeluarga, kalaulah nak ada setiap orang, kalau ada 5 orang nak, belilah 5. Pandai Ustazah kempen kan. Okey, subhanallah. Samalah setiap surah ada dia punya fadilat. Surah Yasin pula, kelebihan surah Yasin berdasarkan hadis Nabi, dalil dan sebagainya. Lepas tu kita masuk surah Ar-Rahman, Masya Allah. Samalah juga penutup surah Ar-Rahman warna kuning, ada kelebihan fadilat. Begitulah seterusnya. Yang last kali ni surah apa ni? Surah, Masya Allah, yang last kali adalah surah Al-Mulk. Masya Allah, dalil-dalilnya dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tak pasti sampai bila kilang percetakan pun tutup. Maksudnya kita ada 5,000 naskah saja, tapi mungkin dah berbaki berapa saja lagi, dan kita ni baru launching. Siapa ingin memiliki, dan automatik anda sebenarnya sangat membantu kerja dakwah dan kerja amal kita. Kan saya cerita share macam mana kita struggle. Memang sebenarnya kita sangat struggle dengan jualan buku. Buku adalah sumber pendapatan utama saya. Sebenarnya bukanlah saya, pendapatan utama syarikat Hijrah dan juga NGO Sahabat Amal Care. Daripada jual-jualan buku hasil support tuan-puan sekalian, dan kita mengeluarkan buku-buku yang berkualiti. Bukan asal jual, asal ni tak. Subhanallah. Dan memang mungkin anda merasakan buku ini sedikit mahal, tapi nilai ilmiah buku ini, ia tidak ada tandingannya. Dan surah-surah inilah akan menjadi satu benteng utama kita dunia dan akhirat, dalam kubur dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalian bila memiliki bukan sekadar dapat ilmu kan, dalam tu tadi banyak hadis-hadis Nabi, kelebihan setiap ayat, setiap doa, kalian mendapat perkara yang jauh lebih daripada itu, dan kalian sebenarnya bersama dengan kami dalam gerak kerja dakwah dan amal kami. Okey, subhanallah. Jadi itulah dia, kita mengharapkan boleh habis segera. Hasil daripada tu lah yang akan membantu guide kerja kita. Tuan-puan sekalian, tadi kan soalan Encik Suami, minta maaf. Boleh pusing? Okey, kita pun tak boleh nak lama dah. Lebih kurang dalam 15 minit lagi kita kena stop lah Encik, sebab dah panjang kan. Encik dah cakap banyak sangat. Okey. Kan. Encik serak tak suara? Tak. Encik nak minum air? Tak. Tak apalah, saya wakil ya. Saya wakil Encik minum air. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sila Encik. Alhamdulillah. Okey, okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ni kan Dik, buat tanda. Buat tanda. Tak sama. Dia jadi sengit. Dia ada marker macam gold gitu. Kena tanda. Ini pun sengit Dik. Tak apa. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila suami tanya macam mana Ustazah bangkit, jujur saya cerita, masa saya kena kecam, ya, ada kesilapan saya, ada terlanjur kata, namun ada kebenarannya juga dan ada hikmahnya. Ada yang tuduh kata saya saja nak buat kontroversi saja, sebab ada tomahan kata Ustazah ni dah sendu, jadi dia saja buat kontroversi, nak publicity murahan. Ada yang kata Ustazah ni dah tak ada jemputan ceramah, sebab tu sampai buat cara yang jijik macam ni. Ada yang kata nak kejar glamour macam-macam lah. Lepas tu ada juga yang kata Ustazah Masya Allah, ada yang kata macam-macam gelaran diberikan kepada saya kan. Kalau saya sebutkan lah, boleh sebut Encik? Orang sebut apa pada saya? Tak sebut lah. Tak ya? Dahsyat sangat. Encik sendiri kan, bila isi Encik disebutkan betina, gila, jahil, sesat, dengan sumpah seranah nama binatang. Masya-Allah, dahsyat. Lepas tu macam-macam lah Encik. Bodoh, tolol, bala, bangang, semua kan.
Masya Allah. Encik sendiri bila tengok orang cakap macam tu pada isteri encik, apa perasaan encik sebagai suami? Masya Allah. Ha. Macam-macam perasaan juga Ustazah. Dia seiring dengan perkataan tu. Marah ada, geram ada, sedih. dan sebagainya, sedih pun ada. Ya, Masya Allah. Sebab benda tu datang daripada mungkin yang pernah dengar ceramah Ustazah sendiri. Ya. Mungkin yang kata orang yang selalu menyokong Ustazah mungkin. Mungkin ada orang yang tak kenal. Mungkin tak kenal. Ya, Siapa tiba-tiba kan. Tapi macam ni kita pujuk hati sendirilah. Mungkin orang ni masih lagi belum kata belum faham sebenar-benar isu. Pujuk hati sendirilah. Salah faham. Salah faham dan sebagainya lah. Ya. Itu je lah. Okey, subhanallah. Muslim-muslimat dimati Allah sekalian. Saya, benda tu kan, dia mula naik masa hari Rabu, naik sikit. Lepas tu hari Khamis, naik dahsyat. Lepas tu hari Jumaat, naik dahsyat. Sabtu lagi dahsyat, Ahad lagi dahsyat. Masya Allah. Saya mula-mula, orang perempuan, hati tisu walaupun nampak kuat. Hati tisu. Menangis, terduduk. Saya tak lalu makan beberapa hari. Saya makan macam tak makan. Memang terganggulah tidur. Bangun sekejap, bangun. Tak sedar kita ni asyik menangis sampai lebah mata. Macam sedar tak sedar kita macam tak tahu sebab apa jadi. Dan suami memang bimbang tentang saya lah. Bimbang. Maksud saya bukanlah orang yang kental, apa nak cakap-cakap lah. Tak, saya adalah wanita normal yang ada perasaan sedih, terduduk. Lepas tu saya mula ketakutan. Ketakutan apa? Sebab bila WhatsApp masuk, daripada orang kita kenal ataupun tidak, saya jadi ketakutan. Sebab ada yang orang kita kenal rapat pun sama juga memberikan tekanan demi tekanan. Lepas tu saya takut nak buka Facebook. Hidup dalam keadaan ketakutan. Bahkan Kawan-kawan. saya takut. Ya, takut pada kawan-kawan pun takut. Sebab grup-grup WhatsApp, saya mula takut sebab dalam grup-grup tu ada yang memang tak jaga, tak tapis langsung walaupun dia tahu saya ada dalam tu. Mereka hemburkan saja kemarahan dan sebagainya. Mereka maksudnya tak bertapis juga walaupun saya ada dalam tu. Mereka tak bertapis. Jadi saya kata, ya Allah, aku sedang menguatkan diriku. Ustazah tak left group? Saya tak left group. Walaupun grup tu sangatlah menghiris hati saya dengan kata-kata mereka, saya tak left, saya tak balas, saya senyap. Saya sampai takut nak keluar rumah. Saya bayangkan kan ada orang baling apa-apa. orang tiba-tiba maki hamun ke depan. Saya sampai ketakutan macam tu lah. Tuan-puan sekalian, tapi suami saya tahu perangai saya. Dan saya pelik. Tahu tak saya pelik apa? Tiba-tiba buku ni muncul. Buku kecil ni. 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Ini bukan nak jual buku. Saya tak ada buku ni. Saya tak tahu. Buku ni kecil. Nampak tak? Ini kan tapak tangan saya. Kecil tapak tangan je. Dan nipis sangat. Kecil tapak tangan je, tuan-puan sekalian. Ni yang buku saiz mini ni. Ni kan buku. Okey. Nak nampakkan perbezaan. Ni dia. Buku yang kecil sangat. Buku poket. Orang kata buku poket. Masa saya tengah down tu, saya tak lamalah down. 2 hari kot. 2 hari, 3 hari. Masa tengah down tu, tiba-tiba jumpa buku ni dalam bilik saya. Saya tak tahu, mungkin anak kita lah yang bawa. Mungkin saya tak pasti, mungkin baby yang bawa, mungkin Raihana atau Fatimah. Dia orang suka main buku, tiba-tiba ada buku ni. Lepas tu saya tengok, saya kata, buku mana ni? Buku orang bagi hadiah. Saya pun tak pernah beli buku poket. Tajuk dia 5 nasihat berharga meraih hidup bahagia. 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Tuan-puan, buku sangat simple, sangat kecil. Lepas tu saya baca. Sebab mungkinlah, dalam tempoh down semua tu, baca Al-Quran, zikir kan, kita solat, kita nangis. Tapi nak bagi tahu pertolongan Allah, saya terjumpa buku ni tiba-tiba muncul. Dan selama ni saya tak tahu buku ni ada dalam rumah saya. 8 nasihat berharga kan, yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi. Subhanallah. Dia tulis yang pertama, iman dan amal soleh. Kemudian saya baca firman Allah yang pertama ni. Barang siapa mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ini firman Allah surah An-Nahl ayat 97. Maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masa tu saya kata,
kalau kita orang buat kerja yang baik, amal soleh, orang maki hama macam mana pun, kalau betul kita ikhlas kerana Allah, tak akan terkurang pun. Dan apa yang kita nak sedih? Saya fikir, nak sedih apa? Apa yang aku hilang ya? Apa yang aku hilang daripada perkara yang sedang berlaku? Patutnya kalau tiba-tiba yang paling kita sedih dalam hidup kita, bila kita beramal tak ada pahala. Bila kita beramal tiba-tiba kosong. Bila kita baca, kita kan hidup, kita ada baca Quran, kita ada zikir, kita ada ni, tiba-tiba kosong, Allah tak terima. Itu yang paling menyedihkan. Jadi saya fikir apa yang aku lalui memang ada silap diriku juga sekian-sekian, tapi mudah-mudahan tak hilang pahala amal soleh, pahala kebaikan yang tak banyak tu mudah-mudahan tak hilang. Jadi sebenarnya tak ada apa pun yang nak disedihkan sangat. Lainlah kalau kita dikhabarkan pahala kita habis hilang semua. Masya Allah. Okey, lepas tu ada lagi lah keterangannya. Lepas tu saya pergi kepada poin yang kedua. Saya tengok poin kedua, dia kata untuk meraih bahagia mesti kena ada aktiviti ilmu dan konsentrasi. Yang ni turning point saya. Di antara faktor yang dapat mengatasi goncangan jiwa kerana tegangnya urat saraf dan hati gelisah ialah menyibukkan diri dengan pelbagai aktiviti atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Tuan-puan bayangkan, dalam keadaan saya tengah memang dalam keadaan tekanan dan stres ni, saya ambil telefon saya baca poin tu, saya terus ambil telefon masa tu, saya WhatsApp seseorang. Saya WhatsApp siapa, Encik? Pasal ilmu. Pasal? Ini kan poin ilmu. Saya WhatsApp siapa? Tak tahu ni. Pensyarah tu. Okey. Masa tu saya terus WhatsApp seorang pensyarah UIA. Seorang pensyarah UIA. Dia ambil buku Titik Akhir Zaman. Seorang pensyarah UIA. Masya Allah, saya WhatsApp. Dan mesej tu semua ada. Ini masa tengah nangis-nangis ni, tengah down, baca komen orang yang teruk apa semua ni, tengah sedih susah hati ni. Masya Allah, tengah tak bermaya sebab tak makan tak minum. Makan minum jugalah, tapi cik tahulah macam mana kalau saya sedih. Saya susah hati sebenarnya, bukan sedih sebab kecewa orang makin hamun, tapi saya rasa orang perempuan ketakutan, macam murung macam tu lah, kemurungan macam tu kan. Lepas tu saya terus mesej. Saya mesej seorang pensyarah UIA, adalah doktor ni, wanita. Saya kata, doktor, saya bagi salam apa, saya kata, doktor boleh tak saya nak buat PhD dengan doktor. Lepas tu saya nak buat PhD sekian-sekian. Dia pun terus jawab, dia kata, Alhamdulillah, ahlan Ustazah. Dia kata sangat dialu-alukan, Ustazah nak buat tajuk apa, dia tanya. Saya pun kata, saya nak buat tajuk berkenaan dengan, tuan-puan tolong doa. Saya bagi tahu ni, dan insya-Allah bila saya dah bagi tahu, saya kena kotakan, saya kena usaha supaya jadi. Masa saya percaya, masa tu ni suami tanya saya macam mana saya boleh bangkit. Saya baca buku kecil ni dan saya terus buat. Apa yang disebutkan saya terus buat. Bila amal soleh tu, masa tu saya buat sedekah. Saya kata mudah-mudahan dengan sedekah ni Allah angkat ujian ni. Kemudian bila pasal ilmu, bukan sekadar baca, saya terus mesej pensyarah ni, saya kata, dia tanya, Ustazah nak buat tajuk apa? Saya kata saya nak buat tajuk tentang fitnah akhir zaman. Saya nak buat tajuk tentang tanda-tanda kiamat dan fitnah akhir zaman. Lepas tu pensyarah ni kata, Ustazah, sepanjang saya lead, maksudnya saya jadi supervisor untuk student PhD, tak ada lagi kajian PhD berkenaan dengan tajuk fitnah akhir zaman ataupun persiapan untuk menghadapi kiamat. Dia kata kalau Ustazah betul-betul nak buat tajuk ni sangat berat. Sebenarnya sangat diperlukan sebab hari ini tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman ini telah banyak unsur-unsur yang tidak benar. Ada banyak sangat konspirasi, teori-teori yang tak logik. Jadi kalau Ustazah betul-betul boleh. Lepas tu dia tanya saya, Ustazah ada kemahiran bahasa yang mana? Saya kata dua-dua saya tak mahir. Bahasa Inggeris tak mahir, bahasa Arab saya tak mahir. Saya bolehlah sikit-sikit. Lepas tu dia kata, Ustazah punya aim apa? Saya kata, saya punya target, saya nak jadi pendakwah international. Tuan-puan doakan saya ya. Ini saya nak share dengan tuan-puan sekalian, impact daripada ujian yang berat hari tu. Ujian tu, saya selalu sedar kalau Allah datangkan saya satu ujian yang berat, saya dihentak. Sampai saya terduduk, sampai saya macam tak mampu nak bangkit. Bukan tak mampu nak bangkit, macam bangkit tu kan dengan ya Allah, tidur, maksudnya Melayu. Saya percaya ada hikmah Allah nak bagi.
ada sesuatu yang Allah nak hentak dalam diri saya supaya saya buat sesuatu. Dah lama saya nak sambung PhD, tapi tak ada kita panggil apa? Turning point ataupun tak ada sebab push tekanan. Tapi ya Allah, bila saya baca buku ni, masa tu patut saya kata inilah waktunya. Dia kata ustazah, kalau ustazah nak pergi international, ustazah kena mahir bahasa Inggeris. Dia kata, lepas tu pensyarah ni kata ustazah ambil satu semester Inggeris sahaja, UIA, kemudian ustazah sambung dengan thesis PhD. Yang saya rasa macam terharu, pensyarah ni sebut macam ni. Dia kata, ustazah tahu kan disebutkan di dalam hadis yang sahih berkenaan dengan antara tanda-tanda kemenangan Islam, iaitu kebangkitan daripada kaum Rum, kaum Parsi. Maksudnya bangsa Parsi, bahasa inilah kaum Parsi. Subhanallah, Parsi tu di mana, Cik? Rom Itali. Rom Parsi, maksud di Itali. Hadis yang menceritakan hadis sahih kebangkitan Islam akan dibawa, akan dibangkitkan daripada Parsi. Dia kata mungkin jika ustazah ada kemahiran bahasa Inggeris, ustazah akan berperanan di sana. Maksudnya berdakwah pada Parsi, berdakwah Rom, Itali. Subhanallah. Saya kata ya Allah, subhanallah, mudah-mudahan Allah makbulkan. Jadi tuan-puan doakan saya lepas tu bermulalah perbincangan dengan pensyarah ni, dan saya akan berdaftar secara rasmi dan sebagainya. Mungkin selepas ini saya akan teruskan mengajar kuliah dan sebagainya, tapi di waktu sama saya kena berusaha menyiapkan thesis, walaupun baru nak bermula ni kan. Saya bukan kata ustazah mula tak lagi dah wawarkan dah. Bagi saya macam ni, bila saya mewawarkan, saya dapat doa daripada tuan-puan sekalian. Saya tak mampu nak tempuh ujian, cabaran yang akan dilalui sebagai pelajar PhD tanpa doa kalian yang ikhlas bersama dengan perjuangan saya. Kemudian restu dan doa suami. Saya terus tanya, abang bagi tak? Saya kalau nak buat. Suami saya memang, ya Allah, Allah bagi saya seorang suami yang sangat memahami. Dia kata support. Sebab masa saya siapkan master dulu, masa tu saya mengandung anak yang ke-7, saya gugur anak kandungan ke-8, lepas tu sambung. Suami saya tahu macam mana jenis saya. Bila saya dah buat sesuatu, saya akan tenggelam. Maksudnya contoh, kalau saya nak siapkan thesis, saya nak siapkan penulisan, nak baca ke apa, saya akan duduk dalam bilik 2 jam, 3 jam, saya tak akan keluar. Walaupun anak kecil ketuk ke, menangis ke, dan suami akan bantu saya. Dia akan jaga anak, dia akan handle semua. Suami akan, sebab kami tak ada maid dekat rumah, suami belilah makanan ke apa ke anak, semua itu Z. Jadi saya boleh fokus. Sebab itu bila saya nak sambung, kalau suami bersetuju, suami izinkan, barulah saya boleh, walaupun suami dah izinkan lama. Jadi Masya Allah, ini satu journey yang sangat mencabar. Kalau fikirlah, buat apa susah lagi nak sambung belajar, kan dah stabil, kewangan stabil mungkin kan, dari segi masyarakat pun dah boleh terima. Ustazah nak ceramah, tak ada pun pertikaikan ustazah tak belajar habis sampai peringkat PhD ke. Tapi yang saya nak belajar adalah, saya daripada kesilapan yang saya lakukan, daripada hentaman-hentaman yang teruk saya terima, saya kata saya mesti jadi orang yang betul-betul berilmu. Saya mesti mengurangkan kesilapan dan saya kena masuk balik ke dalam medan ilmu yang formal. Saya kena belajar macam mana berfikir kritis, menulis, membaca kitab-kitab dan sebagainya. Jadi, dan cabaran utama saya juga bahasa. Jadi saya mencabar diri saya untuk menguasai bahasa Inggeris supaya dakwah saya boleh pergi kepada international, boleh pergi ke peringkat dunia. Dan saya menumpukan tajuk apa? Ni, tuan-puan, untuk pengetahuan, pensyarah yang saya sebutkan tu ada penulis dalam buku ni. Ini kan buku yang selalu saya baca, Titian Akhir Zaman. Ini dikeluarkan oleh UIA. Ini adalah para pensyarah UIA, subhanallah. Dan sebab itu saya ni berjumpa dengan para pensyarah UIA ni. Kalau tengok, saya pada bab yang ke-12. Bab yang ke-12, Bahaya Nifak Akhir Zaman, Nurul Jannah Zainan Nazari, Asma' Harun. Saya seorang je yang tak ada PhD. Penulis-penulis dalam buku ni semua para doktor, profesor, doktor daripada UIA. Dan saya rasa macam satu penghargaan apabila para pensyarah doktor UIA ni, para pakar ni sudi menyelitkan saya, penulis sangat sedikit menyelitkan saya dalam buku ilmiah mereka ni. Dan sebab itu saya macam mengenali mereka ni, para pensyarah ni, dan mereka selalu support.
Kalau saya menulis, saya buat apa-apa, ustazah, kami support ustazah. Sebab itu insya-Allah saya akan buat PhD dengan salah seorang pensyarah doktor yang subhanallah sangat berilmu. Untuk ini tajuk buku Titian Akhir Zaman, dan kita dah ada keluarkan buku yang lain, Dosa-dosa Akhir Zaman. Dan insya-Allah tajuk tesis PhD itu adalah contoh tanda-tanda kiamat ataupun persiapan umat akhir zaman, ataupun berkaitan dengan fitnah akhir zaman, berkaitan dengan kiamat. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu ada kajian ilmiah yang kukuh, yang kuat, yang kita penjapa, yang kukuh, yang kuat, dan juga saya boleh menyampaikan dengan lebih yakin, dan masyarakat boleh ilmu yang jelas tentang tanda-tanda kiamat, tentang persiapan hadapi kiamat, apakah fitnah akhir zaman, apakah yang kita perlu buat persiapan untuk diri kita, ahli keluarga kita, untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Maksudnya saya akan mengkaji sedalamnya dengan sebaiknya tentang ilmu ini. Masya Allah, subhanallah. Sebab saya kira inilah ilmu yang sangat relevan dengan kita umat akhir zaman. Doakan tuan-puan dan mati Allah sekalian, dan saya dapati hikmah terbesar. Saya diuji Allah dalam tempoh lebih kurang 1 minggu. Lepas tu ada lagi ujian lain menyusul lepas itu, adalah Allah ingin hentak saya supaya kamu kena naik lagi, menaikkan lagi kualiti dakwah. Dan saya tidak akan sekali-kali menyerah. Walaupun mungkin akan datang saya kena lagi teruk, sampai orang hina, maki, hamun teruk lagi. Kalau saya buat dakwah kerana manusia, saya memang akan berhenti. Dan saya syukur baru ni saya jumpa dengan seorang orang yang alim, seorang doktor, seorang tok guru, Masya Allah, di Jabatan Mufti. Saya dipanggil oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Walaupun kadang saya takut nak pergi jumpa, sebab saya dah buat salah, saya dah buat sesuatu yang menggugat keharmonian, jadi saya dipanggil lah. Tapi saya bersyukur mereka menyantuni dengan sangat baik. Dan saya ketika masa tu saya berniat macam saya nak stop, saya nak kurangkan mengajar. Soalannya tuan guru ni dia faham. Dia kata, ustazah, maksiat kita orang yang berilmu berbeza dengan maksiat orang yang tidak ada ilmu. Ni doktor, orang panggil dia tuan guru, doktor, saya tak sebutlah nama dia. Lalu dia kata, maksiat orang yang berilmu apabila dia berhenti menyampaikan ilmu. Saya masa dengar tu, saya kata, macam manalah tuan guru ni tahu niat saya. Memang ada terlintas, saya beritahu suami, bang, tak payahlah aktif lagi ya. Saya nak ngajar dalam kelompok-kelompok ni je lah bang. Cukuplah apa yang ada ni bang, cukuplah. Tak tahan dah dengan apa media sosial ni, menakutkan sangat. Kita tak boleh silap sikit, kita akan dihukum dengan kejam. Saya kata saya kesian kat anak-anak, sebab anak-anak saya jadi mangsa. Kalau dulu saya kena kecam anak-anak saya dekat sekolah, kadang-kadang kena peli, kena apalah macam tu lah. Saya kata kesian juga kat anak-anak, kesian juga dekat abang. Saya kata gitu kan, biarlah saya jadi biasa-biasa je. Saya macam ada niat macam tu tau. Tapi bila saya pergi menghadap, macam tuan guru tu tahu, dia sebut, dia kata, ustazah, maksiat orang yang berilmu bila dia berniat untuk berhenti menyampaikan ilmu. Jadi dia kata, ustazah, orang yang Allah pilih memberikan mudah untuk beri orang faham bila mengajar sesuatu. Jadi ustazah tak boleh berhenti sampailah mati. Kalau ustazah berhenti, itu maksiat bagi ustazah, dosa bagi ustazah. Saya kan kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasihat tu datang daripada pelbagai penjuru. Masya Allah, subhanallah. Dan kekuatan saya, kalian juga, doa kalian yang tak pernah henti, saya baca. Kalian kan banyak tulis. Lepas tu saya tengok follower, sahabat-sahabat Alamaya, tolong jawab bagi saya. Di setiap page itu, ustaz ni, ustaz tu, orang ni tulis, orang yang maki hamun je kan, sahabat-sahabat tolong jawab, betul kan, tolong jawab. Saya sebenarnya kan, saya baca yang positif-positif, yang negatif pun saya baca. Anda doa, walaupun anda rasa macam anda tolong backup tu kan, orang kata, halah dia backup lah sebab dia fan ustazah, walaupun salah backup juga. Subhanallah tuan-puan sekalian, saya tahu kalian kadang sebab kalian backup, kalian kena kecam, betul kan? Oh, kau ni kena kecam ustazah ni. Tengok kan apa yang berlaku. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Kalian adalah kekuatan saya. Subhanallah, doa kalian ada kekuatan saya. Saya percaya, kenapa saya boleh bangkit, boleh kuat, bukan saya, Allah berikan kekuatan. Tapi macam mana Allah berikan kekuatan? Doa kalian, keikhlasan kalian dan sebagainya. Dan saya nak ucap, memanglah suami adalah
Allah berikan kekuatan seorang suami yang sangat positif. Sangat positif. Encik suami tak pernah condemn saya, tak pernah penat menyokong, walaupun dia tahu saya salah, walaupun dia tahu saya sekian-sekian, tapi encik suami saya ni apa pun dia keep positif, doa, dia kuatkan, dia cuba elakkan saya daripada melihat semua yang negatif. Dia tak benarkan saya tengok telefon, dia jaga saya. Sama juga sahabat-sahabat dalam hijrah ni, Ustaz Azmi Dimash, Syira, semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tak ada sebab pun untuk saya lemah semangat, kerana Allah berikan saya lebih banyak sebab untuk saya bangkit. Macam tu lah. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak kongsi, ada lagi kan 8 nasihat berharga. InsyaAllah kita akan buat slot khas buku ni, 8 nasihat berharga untuk meraih bahagia. Buku kecil sangat, nipis, tapi bila saya baca siapa yang buat 8 nasihat berharga ni, kita akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Kita akan dapat. Nanti kita akan buat slot. Jadi saya kira untuk hari ini, sebagai kita nak berhenti dah lebih, kami ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk buat ibadah korban. Untuk sama-sama melakukan ibadah korban dengan kami, iaitu ada korban dalam negara dan ada korban luar negara. Kenapa? Apa beza apa? Oh, okey. Betul. Ada ibadah korban, ada dalam negara dan luar negara, tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah hasil daripada ibadah korban ini juga, tuan-puan sekalian, hasil pada ibadah korban ini juga ia sangat membantu ekonomi kita. Ekonomi yang kami gerakkan dan juga sahabat amal care. Kita insya-Allah tuan-puan sekalian, apa pun berlaku, mungkinlah kita punya lockdown ni sampai, contohnya kemungkinan lah kan, mungkin sampai Hari Raya Haji, tapi jangan lunturkan semangat kita untuk melakukan ibadah korban. Jadi saya ingin mengajak seramai mungkin untuk bersama-sama dengan kami melakukan ibadah korban dan akikah, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Luar negara tu kita akan cuba Indonesia, mana lagi? Filipin, Kemboja, Thailand, Rohingya, contoh lagi di Afrika. Jadi banyaklah kita akan pergi, bukan kita pergilah, melalui ejen-ejen kita di sana, ibadah korban, dan insya-Allah rezeki atas setiap ibadah korban tu adalah kan sikit bahagian untuk pengurusan. Jadi pengurusan itulah yang boleh membuatkan kita boleh sustain untuk meneruskan kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan yang kita buat melalui NGO Sahabat Amal Care. Jadi ibadah korban ni, korban yang dibuat ni adalah akan diuruskan oleh NGO kita Sahabat Amal Care. Jadi semua pertubuhan ke pergerakan ke, kita perlu gerakkan dengan ekonomi. Jadi ini ikhtiar kami untuk menjana ataupun menggerakkan dana kita. Okey, jadi setiap anda bukan saja dapat pahala ibadah korban, tapi sebenarnya anda juga mendapat pahala bersama dengan perjuangan kami. Sebab dia sangat membantu. Jadi tuan-puan sekalian, saya pun tak sempatlah nak jelaskan panjang tentang fadilat kelebihan ibadah korban. Jadi insya-Allah okey, kita pun ambil lembu apa semua ni daripada ladang ummah kita. Subhanallah, ini dia jadi berkilat daripada ladang ummah kita. Dek ambil daripada ladang ummah. Kan kita ada ladang ummah hasil infak. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang nak bersama boleh saja tekan nombor yang tertera, boleh share, boleh tekan, ada nombor yang kita share tu, ibadah korban di Malaysia, ibadah korban luar negara. Tarikh tutup 10 Julai. Tarikh tutup 16 Julai. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya kira sekadar itu. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Kepada siapa yang perlukan bantuan, hidup susah, terputus bekalan makanan, boleh hubungi kami. Nanti kita akan share hotline Sahabat Amal Care untuk siapa kita bantu, siapa sahaja. Sedaya upaya, seramai mungkin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa dapatkan buku. Siapa yang nak buku Titik Akhir Zaman ni pun boleh. Ini hadis sahih berkenaan dengan kiamat. Dan juga buku terbaru iaitu 5 surat pilihan maksurat dengan apa pendetailan, penjelasan tu tadi. Okey, terima kasih encik suami. Minta maaf saya cakap banyak. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sila encik buat penutup sikitlah. Penutup sikit. Jadi alhamdulillah kita telah dengar
sedikit perkongsian Ustazah bagaimana dia boleh bangkit dalam masa 2-3 hari setelah mendapat kecaman akibat daripada penulisan itu ataupun percakapan ataupun ceramah tu. Namun apa yang saya belajar adalah, satu, Ustazah ni orang yang kuat. Walaupun dalam dia stres, tekanan, tak selera makan, dia boleh berfikir bagaimana nak bangkit dan boleh berfikir bagaimana nak apply PhD. Yang tu saya paling terkejut. Okey, saya tinggalkan dia sekejap bersendirian. Setelah kita bercakap, dalam kesedihan tu dia turun. Okey, dia kata, abang kita dah tukar, dah bincang dengan supervisor nak sambung PhD. Yang tu memang mengejutkan lah. Macam mana orang yang dalam tekanan boleh nak apply PhD yang lebih bertekanan sebenarnya kalau kita faham ni kan. Tapi alhamdulillah itu yang jiwa yang kata jiwa yang kuat sebenarnya. Dan insya-Allah semoga kuatlah dengan sokongan semua. Pernah seketika tu dalam perjalanan yang dekat lah, lebih kurang dekat lah perjalanan tu, bila krisis tu berlaku, Ustazah cuba tidur, menutupkan mata, tetapi sepanjang jalan tu keluar je air mata, sekejap je keluar je air mata. Maknanya memang tak boleh tertahan lah benda tu. Saya tengok, saya perhati, sedih tengok isteri kita kan. Jadi kita faham keadaan tu. Dan kita tak boleh tolong lebih-lebih pun. Sebab benda tu kita tengok, kita tak boleh nak rasa. Kita boleh rasa lah tekanan tu, cuma tidak boleh terlebih-lebih. Sebab orang yang memikul ni, beban dia, tekanan ni, dia merasa lebih. Apa yang boleh kita ucapkan, Encik intai lah saya masa tu. Memang intai lah. Basah habis cushion kereta tu. Masya Allah, sangat-sangat ni lah, tersentuh tengok. Kita macam saya sebut sebelum ni lah, kita boleh tepuk bahu Ustazah, sabar, tabah. Tapi bila keadaan tu berlaku pada diri kita, kita mungkin tak mampu mengangkat tangan pun tak mampu, apatah lagi menepuk-nepuk pada diri sendiri, kita tak mampu. Tetapi itulah kita kan, apa pun adalah mengatakan sabar. Itulah yang terbaik. Kita pun digalakkan macam tu. Jadi bila kita sendiri dicucuk, diuji di tempat yang paling menyakitkan di hati kita, itulah yang kesannya memang kita tak boleh nak kata apa, memang terlalu sakit. Dan di situlah kita, kalau kita tak kuat balik hati kita, memang kita akan terduduk, terbaring. Dan bila dah terbaring, memang sukar untuk kita bangkit balik. Jadi alhamdulillah Ustazah mampu untuk duduk saja. Dia tahan diri dia, duduk lama, dia terus boleh bangkit. Dia tidak terbaring lah katakan. Maknanya walaupun berat jauh mana pun, alhamdulillah cepat bangkit. Lepas tu buat tulis penjelasan. Tulis penjelasan tu maknanya alhamdulillah semua orang boleh terima penjelasan tu. Dan alhamdulillah lah benda tu boleh merawat duka lah, kata insya-Allah jadikan sebagai pengajaran lah. InsyaAllah itu saja saya. Saya juga berterima kasih lah, di mana-mana saya pergi page pun ramai follower yang macam ada ilmu, macam Ustazah punya ilmu kan. Jawab saya rasa follower memang terbaik. Follower terbaik lah yang menyokong perjuangan ini, insya-Allah. Moga-moga semua mendapat saham yang sama lah. Ya, betul. InsyaAllah. Kalau kita menunjukkan di situ, kita Ustazah punya bukan sekadar sokongan, malah ilmu yang disampaikan itu insya-Allah boleh diterima. Bila diterima ilmu tu, maksudnya alhamdulillah itulah ilmu yang kata tepat dan benar lah, insya-Allah. Jadi moga-moga Ustazah terus kuat dan sihat untuk berdakwah lah, insya-Allah. Sepanjang jalan tu biasalah ada duri kan. Itulah sunnah orang berjuang. Kemudian kita nak raikan semua yang terakhir ni, Azimah, Ima, saya pun menangis tengok Ustazah. Nolida sentiasa menyokong dan mendoakan Ustazah. Nohana Saud, semoga Ustazah berjaya dunia akhirat. Okay, Sarih Mahmad kena kuat, bangun kembali. Okay, insya-Allah. Sebab kita fikir macam ni lah, sebab kita fikir Ustazah fikir pasal diri sendiri, betul lah. Lebih baik duduk kat rumah main anak-anak, kemudian tengok TV Ustazah kan. Tetapi bila memikirkan bangun-bangun, memikirkan staf 60 orang, tapi lebih besar tu asnaf dan juga ramai yang memerlukan bantuan psikologi ataupun semangat, katakan ilmu dan juga semangat. Bila kita PM hari-hari Ustazah ni, terlalu ramai insan yang memerlukan pertolongan dari nasihat Ustazah yang berjadikan sebagai jawapan kepada permasalahan dan juga inspirasi kepada meneruskan perjuangan mereka, kehidupan mereka. Memang terlalu banyak cerita. Jadi perkongsian Ustazah itu menunjukkan mampu membangkitkan semangat mereka balik. Hasil daripada mereka berkongsi balik Ustazah, saya dengar ceramah Ustazah, dan saya boleh kuat, saya boleh berdiri walaupun ada masalah dengan suami, ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan keluarga dan sebagainya. Mereka boleh berdiri balik untuk meneruskan kehidupan walaupun penat, walaupun perit, tapi akhirnya alhamdulillah sebab matlamat kita adalah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
dan insya-Allah semuanya akan jadi mudah yang kuatlah. Insya-Allah semoga kuat, Ustazah kuat dan ikhlas, dan saya sebagai suami pun ikhlas dan juga kuatlah untuk menyokong perjuangan ini insya-Allah. Wallahu alam, saya rasa itu saja saya dan Ustazah. Insya-Allah kita akan berkongsi lagi dari kelayangan masa, sebab Ustazah ada kata dia nak ada penuhkan jadual masa PKP ni selama 2 minggu. InsyaAllah kita cuba penuhkan jadual bersama dengan anda-anda semua. InsyaAllah moga-moga ada manfaat untuk kita lah. Jadi kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asinal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus salih watawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik pandai tak? Oh, Lebih cantik pada Ustazah. InsyaAllah.